Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini agenda awani. Siang tadi kita dapat menyaksikan istiadat pelantikan dan juga mengangkat sumpah Menteri Besar Perak yang baharu bersama dengan Exco, dan pastinya ini sesuatu yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia khususnya untuk melihat kepada politik Perak itu berakhir. Tetapi dalam titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, banyak kata-kata dan juga titah yang memberi sesuatu inspirasi yang cukup besar kepada ahli politik khususnya. Sifat sebenar insan akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi di kota atau kata akan bertukar nada. Ini memberi satu signifikasi yang besar terhadap corak dan pemilihan ahli-ahli politik yang berada di Perak ketika ini. Jadi saya nak terus saja bersama dengan YB Howard Lee Chuan yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Pinji dari DAP bersama saya menerusi Skype ketika ini. YB, mungkin secara permulaannya melihat kepada perjalanan yang baik pagi tadi, siang tadi dan juga mengakhiri kemelut dan juga situasi politik di negeri Perak, bagaimana untuk kita memastikan bahawa ini mungkin yang terakhir dalam kemelut yang berlaku di negeri berkenaan dalam tempoh dan juga penggal ini? Ya, terima kasih, salam sejahtera, dan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan. Saya rasa lah yang paling penting sekali saya ingin merakamkan bahawa saya secara pribadi sebagai seorang manusia, seorang rakyat dan juga seorang wakil rakyat merasakan ada sedikit lega kerana kemelut politik yang telah berlanjutan selama seminggu lebih semenjak yang amat bobat Menteri Besar sebelum ini yang telah dikeluarkan daripada jawatannya sebagai Menteri Besar. Akhirnya pada hari ini kemelut tersebut telah berakhir dengan angkat sumpahnya Menteri Besar yang baru. Dan saya rasa ini juga sesuatu yang perlu kita rakamkan, junjung setinggi-tinggi kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Negeri Perak kerana telah membuat satu keputusan setelah menerima nasihat dan juga pelbagai pandangan daripada yang sebenarnya yang telah dititahkan oleh Duli Tuanku tadi daripada pelbagai lapisan termasuk pengamal politik, pengamal undang-undang, dan akhirnya Menteri Besar telah angkat sumpah. Dan bagi saya ini merupakan titik permulaan untuk kita capai 3 perkara yang amat penting. Pertamanya, kita harus kembalikan integriti kepada kerajaan negeri Perak yang sebelum ini dipersoalkan. Keduanya, bagi saya, urus takbir dan dasar polisi-polisi yang akan membawa kebaikan harus juga dijadikan panduan utama kepada kerajaan yang baru ini. Dan ketiganya, stabiliti haruslah menjadi faktor utama kerana negeri Perak tidak boleh lagi melalui satu lagi kemelut politik akibat daripada ketidakstabilan politik. Jadi saya rasa sekiranya kita boleh semua berganding bahu, berusaha sama untuk mencapai ketiga-tiga, tidak kira pembangkang atau kerajaan, dalam suasana rakyat sedang sengsara dan sedang menderita akibat daripada impak ekonomi dan impak sosial ekoran daripada pandemik ini, pembangkang dan kerajaan harus bekerjasama untuk membawa kebaikan kepada keseluruhan rakyat negeri Perak dan Malaysia. Kerjasama itu pembangkang dan juga kerajaan negeri yang kita mahu dan juga kita nak lihat. Dan seperti yang kita ketahui bahawa belanjawan Perak masih lagi belum dibentangkan dan juga diluluskan, dan dinyatakan ia akan mengambil kepada belanjawan terdahulu ketika Menteri Besar Datuk Seri Faizal Azumu. Adakah selepas ini, ketika pembentangan belanjawan negeri Perak ini dinyatakan di Dewan Undangan Negeri, adakah ia akan melihat kepada kesepaduan, kesepakatan, keseluruhan pimpinan parti politik yang ada di negeri Perak? Sudah tentu. Bagi pandangan saya, disebabkan kesuntukan masa,
Saya rasa bajet yang asal yang pada waktu itu keabsahan kerajaan dipersoalkan, maka Dewan telah mengambil satu ketetapan untuk membawa usul diperawalkan dan disegerakan untuk menguji keabsahan kerajaan. Sekiranya keabsahan kerajaan tak ada, segala yang dibentangkan oleh kerajaan tersebut akan dipersoalkan keabsahannya. Akan tetapi sekarang kesuntukan masa, saya rasa bajet yang akan datang ini sudah tentu akan ada perbahasan dan pihak pembangkang saya yakin dan juga backbenchers dari pihak kerajaan juga akan membawa idea-idea bagaimana untuk kita perhalusi dan juga menambah baik ke atas bajet tersebut, dan tidak akan terlalu lambat sekiranya kita luluskan bajet ini dan sekiranya ada apa-apa tambahan kita boleh kemukakan dalam sidang ini, dan sekiranya ada tidak cukup boleh juga kita tambah satu lagi sidang di awal tahun depan untuk kita bagi supplementary atau bajet tambahan. Jadi ini bukan sesuatu masalah, tapi kita harus memikul tanggungjawab sebagai wakil rakyat untuk kemukakan idea, dasar dan juga segala yang diperlukan oleh rakyat. Dan juga sebelum ini, dalam perjalanan kemelut yang kita dapat saksikan, ada beberapa percaturan yang mungkin dapat kita lihat. Mungkin antara Bersatu, PAS, UMNO, DAP dan juga parti-parti yang lain. Tapi di akhirnya kita melihat kepada kesepakatan yang wujud antara Bersatu, UMNO dan juga PAS di Negeri Perak. Bagaimana refleksi ini memberi titik tolak kepada pembangkang di Perak khususnya? Saya rasa kesepakatan di Perikatan Nasional pada waktu yang sama juga kita dapat lihat dan tertonjol dari segi kesepakatan dalam Pakatan Harapan. Dan sebenarnya apa yang agak bagi saya agak menggalakkan adalah bahawasanya apabila ada sesuatu yang perlu dibuat, kesepakatan di antara pembangkang dan kerajaan pun ada dengan apa yang telah dizahirkan dalam bidang di mana undi percaya yang telah keluarkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang asal daripada jawatannya. Saya rasa kesepakatan itu memang ada tidak kisah dalam Perikatan Nasional sendiri atau dalam Pakatan Harapan sendiri atau ahli seisi Dewan. Cuma yang mereka yang tidak sepakat dalam usul yang asal itu untuk keluarkan Menteri Besar yang asal itu mereka kena jawablah. YB, saya nak memetik dan juga melihat kepada titah Sultan Perak. Semakin tinggi kedudukan seseorang insan, semakin jauh pandangannya dari bumi tempat kakinya pernah berpijak. Secara konklusinya, bagaimana YB melihat kepada mungkin ada ahli politik yang lebih memikirkan kedudukan berbanding apa yang dimahukan rakyat? Sudah tentu, seperti yang dititahkan oleh Baginda Sultan, ini sebenarnya adalah lumrah manusia. Apabila ada kuasa, apabila ada kekayaan, apabila ada unsur-unsur yang menaikkan nafsu manusia, kita perlu satu, bermuhasabah dengan tindakan-tindakan kita. Keduanya, kita harus tahu bahawasanya kami sebagai wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk memikul tanggungjawab dan bukan untuk mengaut keuntungan dan kekayaan. Sekiranya kita sentiasa tahu, sedar bahawa yang atas bahu ini adalah tanggungjawab dan bukan untuk membuka peluang untuk mengaut kekayaan, mungkin kami boleh terus memikul tanggungjawab itu dan membawa kebaikan. Tetapi kita tahu bukan semua manusia dapat tahan nafsu. Jadi kami berterima kasih kepada titah nasihat tuanku, dan saya secara peribadi sudah tentu saya tidak boleh bercakap untuk orang lain dan wakil rakyat yang lain, tetapi saya junjung kasih setinggi-tinggi kepada Yang Mulia Paduka Seri Sultan Perak, kerana titah nasihat itu saya akan sentiasa pegang dan menjadikannya pegangan untuk usaha saya untuk teruskan berkhidmat kepada rakyat. YB, apa yang berlaku pastinya ini adalah atas pemerhatian masyarakat dan keseluruhan pengundi dan juga penduduk di Perak secara khususnya. Bagaimana ini memberi kesan besar terutamanya berkaitan dengan kemelut politik mungkin menjelang ke PRU ke-15 nanti?
saya rasa dalam konteks pandemik dan krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik, lebih elok kita tumpu kepada kerja dan tanggungjawab dan amanah dan keperluan sekarang. Kerana sekiranya kita pada saat ini masih nak fikir-fikir tentang pilihan raya yang belum tentu bila akan ada, sudah tentu kita akan lebih cenderung untuk buat kerja politik. Tetapi yang rakyat perlukan sekarang adalah penyelesaian kepada kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, tiadanya kerja. Kita perlu fokus kepada benda itu. Jadi saya rasa secara peribadi, hal-hal berkaitan dengan pilihan raya, hal-hal dengan nak bawa kemelut politik yang baru, saya rasa tak payahlah. Fokus kepada kerja untuk membawa kebaikan dan penyelesaian kepada rakyat sekarang. Pilihan raya, politik itu letak tepi, kita fikir kemudian. Ini membawa kepada pegangan dan juga peranan DAP untuk bekerja dengan sesiapa sahaja, mana-mana parti politik jika ia mampu menguntungkan rakyat, YB? Ya, sebab satu yang rakyat pilih adalah wakil rakyat. Nama dia pun wakil kepada rakyat. Dan sudah tentu saya tidak menolak bahawasanya ada sebahagian daripada kerja dan tanggungjawab kami adalah untuk mewakili parti kami juga sebagai parti politik. Tetapi bagi saya yang pokok dan induk adalah keperluan rakyat. Dan sudah kita tahu pilihan raya tidak akan berlaku. Apa benda kita nak fikir tentang politik sekarang. Jadi lebih sesuailah untuk kita fokus ke apa yang perlu disegerakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada YB Howard Lee Chuan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Pinji bersama dengan agenda awani waktu ini. Terima kasih YB. Kita nak beristirahat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dalam agenda awani. Baik, kembali dalam agenda awal ini bersama saya Sandahya dan pastinya kita bercakap berkaitan dengan kemelut politik Perak yang kini kita lihat sudah pun berakhir dengan pelantikan ke Menteri Besar Perak yang baharu dengan exco yang baharu. Tetapi apa yang boleh kita gambarkan dan juga kita boleh katakan bahawa bagaimana hala tuju kerajaan negeri selepas ini, terutamanya dalam menguntungkan rakyat. Dan salah seorangnya yang bertanggungjawab sebagai exco adalah Datuk Zainul Fazli Faharudin yang antara 5 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang menerima lantikan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan pelantikan ADUN Sungai Manik ini merupakan lantikan baharu dalam pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah pimpinan Menteri Besar Perak ke-14 Datuk Syarani Mohamad. Terus saja bersama Skype ketika ini Datuk Zainul Fazli Faharudin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baik Datuk, terutama sekali tahniah kami ucapkan kepada Datuk atas pelantikan ini dan juga jelas melihat kepada berakhirnya beberapa hari kita melihat kepada kemelut politik yang melanda Perak. Apa yang Datuk rasakan dengan keadaan dan juga situasi yang berlaku hari ini? Dan akhirnya ini tugas penting dan juga berat untuk melihat kepada Perak dalam kerajaan baharu yang lebih baik selepas ini Datuk. Terima kasih. Pertamanya saya berterima kasihlah di atas pelantikan di bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri. Dan juga terima kasih kepada Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal yang mencalonkan saya bagi mewakili Bersatu dalam Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak untuk kali ini. Ini sebenarnya kali ketiga saya angkat sumpah sebagai exco kerajaan negeri. Pernah bersama-sama dengan 2 penggal dalam Kerajaan Barisan Nasional dan dalam Perikatan Nasional ini pertama kali. Apapun saya melihat akhirnya kita telah sampai ke penghujung teka-teki
pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Saya melihat cabaran yang terdekat adalah untuk membentangkan bajet negeri Perak. Ini antara agenda utama yang perlu kita selesaikan. Sebab ianya amat penting kepada takbiran kerajaan negeri, khususnya bagi tahun hadapan, tahun 2021. Bagaimana kita nak menggerakkan kerajaan, nak menggerakkan jentera kerajaan dan meneruskan agenda pembangunan untuk rakyat dan juga negeri Perak. Datuk, saya percaya ini antara tugas yang tidak terlalu berat untuk Datuk sebagai Exco apabila telah pun berada dalam kerajaan negeri sebelum ini. Tetapi mungkin yang menjadi persoalan adalah sebelum ini Datuk bersama dengan Barisan Nasional, tetapi waktu ini mewakili Bersatu secara khususnya. Tetapi berada dalam kelompok pakatan dan juga perikatan yang melibatkan PAS, UMNO dan juga Bersatu. Bagaimana Datuk melihat kepada hala tuju Datuk sendiri sebagai Exco dan juga kepimpinan muafakat yang Datuk lihat dalam kerajaan negeri Perak ini? Bagi saya adalah ahli majlis mesyuarat bagi kerajaan negeri Perikatan Nasional yang ada pada hari ini. Seperti yang kita tahu, ianya telah dipersetujui oleh ketiga-tiga presiden parti terbesar dalam memutuskan siapa yang perlu mentadbir negeri. Dan sudah tentu ini bukan masa untuk kita mencari salah dan silap. Ini adalah masa untuk kita bekerja. Tambahan lagi, sebelah pagi tadi kita mendengar titah tuanku yang begitu keras mengingatkan adik-adik politik. Tolong lihat rakyat dan negeri. Kurangkan politik, buat kerja untuk rakyat dan negeri. Jadi, saya rasa semua parti yang telah bersetuju untuk melubuhkan kerja ini perlu melihat ke hadapan, bukan memandang ke yang telah lepas. Kita kena move forward untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan juga Datuk dalam titah Sultan Nazrin, Sultan Perak, yang pastinya banyak kita lihat ketegasan dalam lunak bahasa yang tinggi digunakan. Tetapi mesejnya jelas, kemelut politik sama sekali tidak menguntungkan rakyat ketika ini. Tetapi dalam fasa yang berbaki mungkin dalam penggal ini, mungkin apa antara hala tuju secara peribadinya Datuk untuk melihat kepada kelestarian rakyat itu dapat direalisasikan? Saya bersetuju dengan ketegasan titah tuanku pada waktu pelantikan Yang Amat Menteri Besar. Saya mengikuti amat rapat dan memahami dengan jelas mesej yang baginda ingin sampaikan. Sudah tentu dalam tempoh kita menghadapi pandemik COVID ini, suasananya totally berbeza dengan urusan takbiran sebelum ini. Banyak perkara yang boleh dan tak boleh dilakukan. Sudah tentu ianya memberi kesan, bukan sahaja kepada takbiran, malah kita tahu rakyat di bawah amat terkesan dengan pandemik COVID ini. Sudah tentu kita memerlukan langkah-langkah dan juga tindakan-tindakan yang bersesuaian, yang boleh meningkatkan kembali keyakinan rakyat kepada khususnya orang-orang politik itu sendiri dan juga parti-parti politik. Kita diberi peluang untuk menjadi pemimpin dan kita perlu buktikan bahawa kita boleh memberi manfaat kepada mereka. Jangan sampai satu peringkat nanti rakyat semakin meluat dengan parti-parti politik dan juga dengan orang-orang politik. Justru itu cabaran ini mungkin berbeza dengan penggal-penggal yang sebelum ini. Tambahan daripada bulan Mac hingga hari ini, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan negeri Perak bagi meningkatkan kembali ekonomi pengusaha ataupun pengusaha kecil ni lah, yang kita lihat amat terkesan, yang di mana mereka berniaga, kalau tak berniaga tak ada pendapatan. Jadi sudah tentu
Ramai yang terlibat dalam sektor ini yang perlu diberi perhatian, khususnya peniaga-peniaga kecil ini. Sebab mereka menjara keluarga berdasarkan pendapatan jualan seharian. Mungkin bagi pihak industri, kesannya juga amat besar. Ramai yang tak boleh bekerja ataupun menggunakan manpower sepenuhnya, terpaksa bergilir dan sebagainya. Tapi secara langsung, ianya memerlukan keprihatinan dan juga kejutuan semangat tim yang ada pada hari ini untuk bekerja, untuk melihat bagaimana kita boleh melihat senario ini dan kita membantu mereka bagi kembali memulihkan keinginan khususnya rakyat kepada orang-orang politik dan pentadbiran parti-parti politik. Dato', sebelum ini pemimpin dan juga ADUN di AP Perak ada menyatakan bahawa kerjasama akan tetap terus dilakukan walaupun apa tindakan dan bentuk sekalipun, tetapi ia harus memenangkan rakyat. Tetapi kadang-kadang kekangan itu bukan datang dari pembangkang, tetapi dalam bentuk muafakat dan juga kerjasama dalam kerajaan negeri itu sendiri. Apa komen Datuk bagi mengekalkan dan juga mengukuhkan kerjasama ini? Saya harap semua pihak, khususnya parti-parti dalam Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, kita jadikan apa yang berlaku sepanjang minggu yang lepas sebagai satu pengajaran. Inilah natijah yang terpaksa kita hadapi, di mana disebabkan nak kata perebutan kuasa pun boleh. Apa pun andaian yang diberikan pada saya tidak wajar berlaku. Tetapi perkara ini telah pun berlaku. Marilah kita ambil iktibar daripada apa yang telah terjadi pada Jumaat yang lepas sebagai satu pengajaran yang boleh memberi peringatan kepada kita. Kita tidak boleh lagi sesuka-suka hati untuk melakukan tindakan tanpa melihat kesan kepada rakyat dan negeri Perak. Datuk, perkataan dan juga titah yang diingatkan adalah bagi melihat kepada semakin tinggi kedudukan seseorang insan, semakin jauh pandangannya pula dari bumi tempat kakinya pernah berpijak. Ini melihat kepada kepincangan dan terpesongnya daripada segi bagaimana seseorang ahli politik itu berfikir. Dari segi titah Sultan Nazrin ini, apa yang Datuk boleh bayangkan bahawa setiap ahli politik harus mempunyai misi dan juga tanggungjawab yang jelas berkaitan dengan rakyat itu sendiri? Saya bersetuju. Dalam kita mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dinyatakan tanggungjawab kita untuk memberi khidmat kepada rakyat, kepada negeri dan kepada Sultan. Sudah tentu sumpah itu perlu kita buktikan. Kita nukilkan di lapangan, di mana di kawasan masing-masing tugas dan amanah ini perlu kita laksanakan dengan sejujur-jujurnya. Dan jangan lagi melihat elemen-elemen kedudukan, elemen-elemen kepentingan sesuatu kelompok dan sebagainya. Hari ini bukan masanya kita nak terus bercakaran, tetapi kita perlu bersependapat dalam banyak perkara dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab ini. Dan juga Datuk, akhir sekali, selepas Datuk mungkin melangkah ke pejabat Esko Kerajaan Negeri, mungkin ada misi dan juga visi yang perlu Datuk dahulukan, terutamanya dalam melihat kepada kestabilan rakyat ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Apa cetusan utama yang Datuk akan bawa? Sebagai pegawai ataupun penasihat khas Yang Amat Berhormat dulu yang pernah berkhidmat dengan beliau, saya melihat wawasan yang jelas. So itu saya akan berkongsi bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Syarani Mohamad dan juga rakan-rakan Esko yang lain untuk kita melihat apa yang telah dilaksanakan, di mana perkara yang baik itu perlu kita teruskan, mana yang perlu kita perbaiki demi memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dibela bersama.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Zainul Fazli Fahrudin yang merupakan Exco Kerajaan Negeri Perak yang juga Adun Sungai Manik. Tahniah sekali lagi Datuk atas pelantikan dan juga pastinya kita mendoakan agar perjalanan Perak Darul Rizwan selepas ini lebih baik tanpa ada sengketa politik ataupun krisis yang berpanjangan. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.